أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat berkudara kembali, dapat bertemu semula dalam program Kelantan Berhikayat, iaitu sebuah rancangan yang dibawakan kepada tuan-tuan semua oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Dan insya-Allah pada malam ni kita berada pada siri yang ke-20 dan kita akan mula membaca sebuah manuskrip yang baru ataupun buku yang baru, iaitu Riwayat Kelantan. Dalam perbincangan kita yang lepas pada siri yang ke-19, saya telah menyebutkan beberapa pengenalan kepada Riwayat Kelantan, di mana Riwayat Kelantan ini merupakan sebuah karya yang ditulis oleh seorang tokoh pemikir yang terkemuka di Kelantan pada awal abad yang ke-20, iaitu As'ad Syukri Haji Muda, yang telah menulis artikel-artikel ataupun kumpulan-kumpulan eseinya di dalam majalah Kencana yang telah diterbitkan sebanyak 15 siri di antara tahun 1930 sehingga 1931. Dan Riwayat Kelantan ini merupakan antara catatan yang ditulis berkenaan dengan sejarah negeri Kelantan, di mana As'ad sebagai seorang tokoh pemikir, pengkaji dan ahli sejarah Kelantan telah menulis tentang sejarah Kelantan ini bermula daripada zaman Cik Siti Jarum Bergiling. Cik Siti Jarum Bergiling ni ialah nama seorang pemerintah Kelantan yang dianggap sebagai pemerintah yang terkemuka di Kelantan pada satu zaman dahulu. Walaupun kebanyakan daripada kita menyebutnya Cik Siti Wang Kembang, tapi dalam cerita ini As'ad mencatatkannya sebagai Cik Siti Jarum Bergiling. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mulakan untuk membaca Riwayat Kelantan. Dan kita akan masuk pada bahagian yang pertama. Kerana riwayat ini mengandungi 15 bahagian, kita akan mulakan pada bahagian yang pertama. Saya akan terus membaca riwayat ini dan saya cuba membuat ulasan-ulasan yang berkaitan. Dan untuk majalah ini saya akan mula menggunakan Lawak Kelantan untuk membincangkan isu-isunya. Baik. Pada permulaan riwayat ini, As'ad Syukri menuliskan begini. Kilatan atau Riwayat Kelantan menceritakan kisah raja-raja yang awal pemerintahnya, silsilah keturunan, asal-usul bandar yang ternama dan sedikit daripada daerah-daerah dan mukim-mukim di dalam Kelantan. Ini preamble ataupun pengenalan kepada Riwayat Kelantan. Itu sebuah riwayat yang disebut sebagai kilatan ataupun Riwayat Kelantan, di mana kandungannya nanti akan menceritakan tentang kisah raja-raja yang memerintah Kelantan, silsilah keturunan raja-raja dan juga asal-usul beberapa nama tempat di Kelantan, bandar-bandar juga daerah-daerah dan juga mukim-mukim yang terdapat di Kelantan. Baik, bahagian yang pertama. Negeri Kelantan pada zaman 800 tahun dahulu. Maknanya kisah ni dia mulakan dengan satu kisah 800 tahun dahulu ketika ditulis tahun 1930. Bermakna kalau 800 tahun sebelumnya sekitar tahun 1100. Kerana ditulis 1900, mana sekitar tahun 1100. 800 tahun dahulu disebut sebagai negeri serendah sekebun bunga. Negeri serendah sekebun bunga yang diperintah oleh seorang raja perempuan, Seri Maharaja Puteri. Ini gelaran dia, Seri Maharaja Puteri atau Cik Siti Jarum Bergiling.
Tetapi nama itu tiada disebutkan masa itu. Ialah kemudian sedikit. Jadi kata dia, dulu ni, Kelantan ni negerinya disebut negeri serendah sekebun bunga. Serendah sekebun bunga ni dalam bahasa sebutan biasa di Kelantan kita sebut sebagai tanah serendah sekebun bunga. Tanah serendah sekebun bunga ataupun tanah Seri Indah sekebun bunga. Dan rajanya seorang raja perempuan dipanggil Cik Siti Jarum Bergiling ataupun Seri Maharaja Puteri. Sebutan tanah serendah sekebun bunga ni kata dia masa tu tak sebut, kemudian sikit baru disebut sebagai negeri serendah sekebun bunga. Dalam kitab geografi Semenanjung Kelantan, Semenanjung Negeri Kelantan, pengarangnya menguatkan berpegang telah menjadi sebuah negeri dalam kurun yang ke-10 lebih kurang. Jadi kata dia dalam kitab geografi Semenanjung Negeri Kelantan, kitab geografi Semenanjung Kelantan ni satu kitab yang tulis oleh Datuk Perdana Nik Mahmud, Perdana Menteri Kelantan pada 1820 hingga 1844. Kan Datuk Perdana ni telah tulis satu buku antaranya iaitu Kitab Geografi Semenanjung Kelantan. Kitab ni dirujuk oleh Sa'ad Syukri, mengatakan bahawa negeri Kelantan ni sebuah negeri yang telah muncul dalam kurun yang ke-10. Kurun ke-10 ni maknanya tahun 900. Muncul pada tahun sekitar tahun 900 ke tahun 1000. Itu kita panggil kurun yang ke-10. Kan? Kerana itu pada tahun Hijrah 577 bersama tahun Masihi 1187 ada nama Kelantan itu didapati sesuatu perbelanjaan emas yang dipanggil orang dinar bertulis dengan huruf Arab Al-Julus Kelantan 577 dan di sebelahnya Al-Mutawakkil. Sebenarnya 577 ni kalau kita translate ataupun kita terjemuh ke tahun Masihi, kita tukar ke tahun Masihi, tahun dia 1181. Dalam buku ni tulis 1187. Mungkin ada kesilapan kiraan dan sebagainya ataupun mungkin tersilap tulis kan. Tapi 1181 adalah hari ni tahun lebih kurang. Kata dia pada tahun tu 1181 ataupun tahun 577 ni kira-kira Hijrah ada satu duit sekeliling, dinar emas. Dinar yang bertulis pada dinar tu Al-Julus Kelantan dalam bahasa Arab. Al-Julus Kelantan dan ada catat tahunnya 577 dalam tulisan Arab. Dan di sebelah lagi duit sekeliling tu ada sebelah tu perkataan Al-Mutawakkil. Sebenarnya perkataan penuh dia Al-Mutawakkil 'ala Allah. Kata penuh dia. Al-Mutawakkil. Kata jadi dinar 577 itu dijadikan hujah oleh Datuk Perdana Nik Mahmud dan juga oleh Sa'ad Syukri sebagai tanda bahawa pada tahun 1000 ni ataupun pada abad yang ke-9, abad yang ke-10 kalau menurut daripada kitab geografi Semenanjung Kelantan ni ataupun 800 tahun sebelumnya itu lebih kurang tahun 1100. Kata dia itulah bukti bahawa masa tu dah ada kerajaan Kelantan berdasarkan duit sekeliling tu. Maka di sini kata dia kami percaya bahawa tarikh yang dapati pada dinar itu kemudian daripada kerajaan serendah sekebun bunga. Kerana pada masa Seri Maharaja Puteri menjadi raja, barangkali belum lagi ahli negeri ini beragama Islam. Jadi di sini Asy'ad ni dia bawa satu andaian bahawa sebenarnya Cik Siti Kembar ni kerajaan dia sebelum pada tu lagi. Kenapa? Kerana menurut dia zaman Siti Kembar ni orang tak masuk Islam lagi. Sedangkan ketika pitih tu dijumpai bertarikh 577 ni betul tarikh Islam dah. Pasal tulis Arab kata Al-Mutawakkil 'ala Allah, dan kata Arab tulis saya Pujawi. Maka kata dia sepatutnya Cik Siti Kembar ni ataupun Cik Siti Jarum Bergiling ni ialah seorang raja yang mereka di negeri serendah kebunga ni sebelum daripada dinar emas tu lagi. Wallahu a'lam kan. Kami nampak dinar yang tersebut zahirnya
Kemudian daripada Raib Puteri Sadung. Itu raja perempuan yang kedua Mata Kelantan. Kerana kami juga dapati kemudian daripada Raib raja perempuan itu yang kedua itu, seorang syekh daripada Tani datang mengislamkan orang-orang Kelantan. Jadi ini ada beberapa fakta yang mungkin kita kena cek balik, tapi kita meraihkan apa yang tulis oleh Syekh Ashkuri ni kerana dia pun tidak menyebut secara jelas timeline ataupun tarikh-tarikh, cuma dia mengandaikan peristiwa itu berlaku sebelum Madinah Mas atas beberapa hujah. Yang pertama kata dia zaman Cik Siti ni orang tak masuk Islam lagi. Sedangkan zaman Pitih Mah 577 tu kerajaan Islam tu. Yang kedua kata dia, lepas pada Cik Siti kembali ni ada seorang raja, raja perempuan nama dia Puteri Sadung. Jadi Puteri Sadung punya Cik Siti, jangan pergi Cik Siti dengan Puteri Sadung ni dua-dua nama ni nama yang besar lah. Raja Kelantan kan. Kemudian kata dia, lepas daripada zaman Puteri Sadung tu baru ada satu syekh ataupun ulama daripada petani mari ke Kelantan menyebarkan Islam. Maka kata dia mungkin syekh itu mari sebelum pada duit scaling tu. Kerana lepas pada dia mari tu baru Islam Kelantan. Maka pada masa itulah agaknya diperbuat dinar tersebut. Maka bolehlah kita berpegang bahawa kejadian negeri serendah Sekebubungan itu pada kurun yang ke-9. Jadi dengan andai-andai itu, kata dia Cik Siti Kembar dengan Puteri Sadung ni, dia hidup pada kurun yang ke-9. Yang ke-9 ni maknanya patutnya yang ke-9 tu ialah tahun 800 masih. Itu kita mari kurun yang ke-9. Tahun 800 masih lebih kurang lah. Kan? Jadi kata dia Syekh tu mari dan mengislamkan Kelantan. Syekh daripada petani ni mari mengislamkan Kelantan. Sudah pasti dia mari lepas pada Puteri Sadung. Kerana zaman Cik Siti dengan zaman Puteri Sadung ni berlaku sebelum zaman Islam. Wallahualam. Kami terasa berduka cita mendahulukan huraian pemerintahan Seri Maharaja Puteri itu dengan tidak ketahui asal usulnya. Oleh itu, eloklah diceritakan dari awal hingga menjadi raja dan mengetahui kejadian raja-raja yang kemudian padanya. Mudah-mudahan jelas tuan pembaca yang dikasihi. Jadi kata dia, kalau kita tak tahu asal usul Cik Siti Kembar ni, tak sedap lah cerita dia. Kan? Tak sedap cerita. Jadi dia nak wayak mari mana ni asal usul Cik Siti Kembar. Daripada mana Cik Siti Kembar ni mari? Adakah Cik Siti Kembar ni memang dia asal daripada Kelantan, raja Kelantan, ataupun dia mari daripada tempat mana? Tiba-tiba mari jadi raja dari Kelantan yang diandaikan oleh As'ad ni, dia ni belum beragama Islam. Belum beragama Islam dan Islam ni mari selepas zaman dia dan juga zaman Puteri Sadung. Lalu kata As'ad, dia memulakan cerita daripada mana asal. Kata dia, pada zaman dahulu, dua orang miskin, laki isteri, manusia kelamin. Orang miskin, nama dia Awais Selamat dan bini dia nama Mok Sang Kelembai. Dua sekelamin ni, Awais Selamat dengan Mok Sang Kelembai. Dia ni dua orang miskin. Pekerjaannya berhumur di dalam suatu hutan cerai yang besar. Yakni satu hutan cerai yang bertentangan dengan Kuala Lebih. Kuala Lebih ni kira-kira kita lah ni Kuala Kerai lah. Tak? Pasal Sungai Lebih yang mari daripada kawasan Taman Negara, Sungai Negiri dengan Sungai Galah ni mari daripada kawasan Gua Musa dan juga Lodging. Ni dua sungai ni, Sungai Negiri dengan Sungai Galas membentuk satu sungai, Sungai Negiri. Kemudian Sungai Lebih mari daripada Taman Negara sebelah dengan Terengganu ni, sepadan dengan Terengganu ni, mari tu Sungai Lebih bertemu di Kuala Kerai. Kuala Kerai gini tu zaman dulu gamaknya orang panggil Kuala Lebih. Situlah Kuala Lebih. Kuala tempat temu dua sungai kan. Jadi dia kata Awais Selamat dengan bini dia Mok Sang Kelembai ni bercucuk tanah berhumur di satu kawasan hutan cerai yang besar, iaitu satu hutan yang bertentangan dengan Kuala Lebih. Kuala Lebih. Masa itu Kuala Lebih ini Kuala Kelantan dan pondoknya
dia buat terpantai. Maka kata dia, dulu Kuala Lebih tu, maksudnya Kuala Lebih tu Kuala Sungai Kelantan. Jadi, dalam kata lain, maksudnya, Sungai Lebih ni daripada kawasan timur di Kelantan, di hulu belah timur, di kawasan Taman Negara, mengalir terus sampai ke Kuala Kelantan lah ni, sungai tu dipanggil Sungai Lebih zaman dulu. Bukan Sungai Kelantan, Sungai Lebih. Cuma kalau sungai daripada belah barat, yakni Sungai Nenggiri, Sungai Pergau dan Sungai Galah ni masuk ke Sungai Lebih ni, tempat bertemu tu kita panggil Kuala Kerai. Kuala Kerai kan. Kita panggil Kuala Kerai. Jadi kata dia, sungai ni panjang, Sungai Lebih ni panjang sampai ke Kuala, dan tempat tu lah ni orang panggil Kuala Kelantan. Kuala Kelantan. Kuala Kelantan tu Kuala Kelantan lah ni lah. Kan? Dan pondoknya dia perbuat di tepi pantai, mana kapak ke laut. Pada hari tiap-tiap hari keluar keduanya menebah dan menebah hingga hampirlah kepada 1/2 buluh. Nebah ni nebah jumpa dengan 1/2 buluh. Oleh sebab pada hari itu panas terik, yakni telapak panas, berhentilah keduanya di bawah pohon buluh itu. Sedang tidak berapa lama terdengarlah suatu suara kanak-kanak menangis tersedu-sedu. Dengar bulat tiup lah. Jadi di tepi buluh buluh tu, dia tengah berehat, tiba-tiba bunyi budak jerit. Sedangkan tidak berapa lama terdengarlah satu suara kanak-kanak menangis bersedu-sedu. Maka terkejutlah keduanya dan berfikir barangkali itu suara setan. Zaman dulu kalau bunyi suara pelik-pelik, jin kot, setan kot kan, ngusik kot, apa begitulah. Jadi dia terfikirlah kepala Mok Sakelembai ni, ni ngosek ni. Ngosek lah kita panggil, ngosek. Maknanya ada suara seperti suara hantu lah, kita kata suara hantu atau jin yang mengusik manusia. Jadi bila begitu, dia pergi tengok. Akan tapi apabila dia perhatikan bertempat bunyi, dapati sebenarnya itu suara kanak-kanak. Maka menerkamlah keduanya ke hilir, ke hulu mencari tempat berbunyi itu. Tidak juga didapati. Dia ingatkan mula-mula ngusik. Lepas tu dia perhati, tengok, suara budak jerit ni. Suara budak. Jadi, dia pun cari. Pergi ke hulu dia cari, tak jumpa. Lalu berkelilinglah pula keduanya di pedu buluh itu. Tiba-tiba terpandanglah sebatang daripada buluh itu ada ruasan yang lain seolah-olah bunting. Ni kira macam mitos dari situlah. Jadi bila cari tu, dia pun tengok di pedu buluh tempat duduk tu, rupanya ada satu buluh nampak serupa bunting. Dalam buluh tu lah bunyi budak jerit. Buluh tu mana? Buluh tu kembung. Betul tak? Nampak kembung. Jadi dia dengar berjerit. Oleh sebab itu sangat ajaib akan kedengaran suara kanak-kanak itu dalam buluh. Padahal mustahil benar jika kanak-kanak ada dalamnya. Sedang ia di dalam berfikir begitu, bertambah bunyi suara itu dengan amat merdu. Bunyi suara tu kau kuat atau kau sedap pula suara. Maka tidak berfikir panjang. Teruslah ia memanjat lalu memotong dengan suatu golok yang besar, yang teramat masyhur. Sedia bila-bila masa saja ada tangan. Jadi awal selamat ni memang sahur lah sejarah Kelantan, pasal dia ada golok besar. Golok besar dia tu kalau ikut setengah daripada mitos-mitos ataupun orang tua-tua duk kecek, awal selamat ni dia belah Bukit Maruk dengan golok tu. Jadi tu cerita dia gitulah. Ada bahkan ada legend-legend sebut, contohnya di Pasir Putih ada satu batu besar tengah padang tu, kita panggil Batu Sebutir. Kampung Batu Sebutir daripada Pak Ahmad tu, batu tu disebut tempat awal selamat asah parai dia. Dan memang kalau kita pergi ke batu tu memang ada tempat mengasah tu di atas batu tu. Wallahu a'lam kan. Tapi itu dia legenda lah, orang nak tengok atas batu besar tu, Batu Sebutir di tengah-tengah baru. Di atas batu tu ada serupa tempat mengasah. Jadi kata orang tua tu, situlah tempat awal selamat ni asah golok dia pergi belah Bukit Maruk dengan golok dia tu. Jadi cerita golok besar ni memang satu cerita yang kita kata mitos ataupun legenda lah di Kelantan.
Dan kata As'ad ni, bila dia dengar budak ni jerit, lepas tu suara dia sedap, dia pun ambil golok besar tangan dia tu, dia pun belah buluh tu. Dan apabila dia belah, jadi pecah ke buluh tu saja, zahirlah seorang kanak-kanak perempuan yang cantik. Bila dia belah, buluh tu terbelah, lalu tubik seorang budak. Budak tu pula comel. Tiap dapatlah hendak diceritakan tentang kesukaan antara keduanya seperti mendapat gunung permata rasanya, maka bergembiralah Selami ni boleh hanuk. Dan tidaklah keduanya lama lagi di situ, lalu kembali ke pondok dan dibela dan dipelihara, tidak ubah seperti anak sendiri. Dia pun ambil anak budak lebuluh ni, buat balik rumah dia, dia pun jaga serupa dengan anak dia sendiri. Di dalam memeliharanya, besarlah kanak-kanak itu dengan rupa yang tiada tolak bandingnya pada zaman itu. Budak tu pun besar, comel pula. Hingga tiadalah bercerai kedua-duanya dengan anak peliharaannya. Sehari pun tidak berumur lagi asyik dengan bergurau senda dan tidak pula dibenarkan keluar dari pondoknya kerana hampir sangat dengan kuala. Siapa tahu kalau kata lihat oleh orang yang lalu singgah di situ. Jadi dia Selami ni pakai tak pergi cucuk tanah, tak pergi berumur dah. Pasal apa? Duk galik main dengan budak comel ni, anak comel ni. Dan dia pula anak dalam pondok ni tak pakai tak tubik rumah. Sebabnya apa nama ni? Yang pertamanya kerana rumah tu tepi patah. Takut jatuh lah sungai ke, takut masuk laut ke. Lepas tu dia pula bimbang takut ada orang tengok. Orang lalu. Jadi kata penulis ni, dia buat ulasan daripada cerita tu, kata dia, kami tersangat duka cita hendak mempercayakan keturunan Cik Siti sebagai dihuraikan di atas, kan tidak dapat dalil-dalilnya. Dia sendiri tu kayak tulis ni kata, cerita ni ya royak ni ialah berdasarkan kepada cerita-cerita yang disebut oleh orang daripada mulut ke mulut. Dia sendiri nak percaya dengan tak percaya tu tak sama banyak. Sebab apa nak percaya, mana ada budak beranak oleh buluh. Tengok tak? Tak percaya, orang kata gitulah. Sedangkan tak ada dalil pun kata. Kadang-kadang orang Melayu ni cerita dia tu dongeng, mitos, kadang-kadang dia adalah perlambangan-perlambangan. Itu yang menjadi kekeliruan kalau kita hari ni. Bila penulis-penulis zaman dulu, dia tulis tu sebagai perlambangan. Tidak yang sebenarnya hanya mungkin metafora atau perlambangan-perlambangan lain. Kita kata bulan dan bintang. Dia bukan secara hakikinya bulan bintang, tapi secara majazi bulan bintang. Secara perlambangan. Kita dengar cerita riwayat atau hikayat pun begitu juga. Disebutkan asal-usul raja ni dalam bentuk begitu, asal-usul negeri dan seumpamanya yang ada elemen-elemen mitos di situ. Yang kita mungkin kena menghalusi adakah dia benar-benar mitos ataupun dia adalah perlambangan-perlambangan. Jadi perlambangan-perlambangan itu selalu digunakan dalam sastra Melayu. Jadi kita dah tengoklah. Jadi kalau tengok direct, budak dalam buluh, kita tak tahu lagu mana budak besar dalam buluh kan. Ataupun mungkin ada benda lain di sebalik budak dalam buluh ni, maksud dia apa. Cumalah kepercayaan orang tua-tua sahaja berpegang kuat begitu sehingga sekarang. Dia sendiri duka cita kan tak ada dalil. Tapi orang tua dia kata lagu itulah. Tetapi kepercayaan semacam itu zaman ini harus dipercayakan dengan tiada dalil yang boleh kita berpegang. Maka kalau kita kata dalam buluh lah, mana budak dalam buluh? Pasal apa? Buluh tak boleh beranak tu biar orang. Betul tak? Boleh tak biar pelik-pelik ni ada berlaku zaman tu tapi bukan sama. Dia berlaku tu dalam bentuk-bentuk yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Misalnya, Nabi Isa beranak, dilahirkan oleh mak dia, dalam keadaan tak ada bapa. Itu sekali-sekala je berlaku. Kan? Allah Ta'ala buat tunjuk kuasa dia. Tapi, kalau buluh beranak, buluh tidak jenis beranak. Kan? Lepas tu yang kedua, kalau kita kata binatang beranak, keluarga tu pelik dah. Kan? Jadi, hal ni zaman dulu mungkin orang percaya sebab dari sudut riwayat-riwayat tradisi. Sedangkan kata dia zaman ni kita abad ke-20 ni, benda-benda lagu ni orang tak percaya dah. Kalau nak percaya juga, kena buat dalil. Sekadar raya dia ni anak boleh betul.
dia ni gapo-gapo lah betul. Jadi benda lagu tu dah tak relevan kalau kita kecek pada zaman kita ni. Lebih-lebih abad ke-21 ni, orang dah canggih, budak-budak pun dah main komputer, dah macam-macam, gadget ni duduk tangan 24 jam. Tiba-tiba kita mari cerita, royak kata budak ni kubik pada buluh betul. Lagu mana aku nak percaya? Situlah duka cerita dia nya. Pasal apa? Pasal As'ad ni ialah, walaupun dia ni seorang ahli sejarah, peminat sejarah lama, tapi dia adalah seorang yang agak sistematik dalam menulis. Dan dia ni bila dia menulis satu-satu rekod sejarah, dia nak ada dalil, kita kata ada nota kaki lah dalam sekarang ni kan. Jadi kata dia lagi, kami cuba juga menghalusi, bertanya orang tua-tua, takut-takut ada riwayat-riwayat yang lebih elok daripada itu, tetapi masing-masing dapat menerangkan. Sehingga terayung-ayunglah kami beberapa lama tidak dapat menerangkan, tiada harapan lagi riwayat yang lebih penting daripada itu. Tiba-tiba berjumpalah seorang tua yang meriwayatkan pada kami, yang ia riwayatkan pula seorang Hindi. Jadi kata dia cari nyasak-nyasak orang tua-tua ni, dia cari takut ada lagi sejarah ataupun riwayat lisan orang siapa dari mulut ke mulut mengkisahkan latar belakang sejarah Kelantan, khususnya cerita Cik Siti ni. Tak ada orang boleh royak, setakat tu je kan. Kalau politik setakat tu je. Siapa dia kata satu hari dia berjumpa dengan satu orang yang boleh royak cerita, dan orang tu ni Hindu. Dia berislam orang Hindu. Pada masa kerajaan Hindi, kata mana cerita orang Hindi tadi, dia orang India lah, kita kata orang India tu cerita ke dia. Dia kata pada masa dulu kerajaan Hindi di tanah India tersangat luas pemerintahnya yang memeluk agama Islam. Zaman dulu, mana zaman dulu ni tahun berapa? 1000 ataupun tahun sekitar tak sampai 1000 Masihi. Kan ada? Tahun tak sampai Masihi, kata dia India tu, negara India yang besar tu telah diperintah oleh raja yang beragama Islam. Jadi kita tahu India ni mula masuk Islam masuk ke India ni pertama pada zaman Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ni baru tahun 960 ke tahun 980 lebih kurang Masihi. Ataupun sekitar tahun 40 ke tahun 60 ke tahun 80 Masihi. Hijrah. Jadi Islam masuk ni dibawa oleh Muhammad Al-Qasim pada zaman Yusuf Hajjaj As-Saqafi yang menjadi gubernur di Iraq. Lepas tu barulah ada kemasukan baru, misalnya Muhammad Ghaznawi. Kemudian terbentuk kerajaan Ghori di India. Ghori ni besar kerajaan dia daripada sebelah timur, sebelah barat ni, daripada kita kata ini Pakistan, Afghanistan, manjat sampai ke Bangladesh dan juga Arakan di Burma ni. Tu kawasan kerajaan Ghori zaman dulu, luah kerajaan dia. Sekitar tahun 1200 ataupun abad yang 11. Lebih kurang zaman yang kita sebutlah. Zaman Ghori ni. Tapi rajanya meluk Islam. Hampir-hampirlah seluruh India tertakluk kepadanya. Habis seluruh India. Maka negeri-negeri yang enggan dan engkar daripada agama Islam dibunuh dengan dahsyat. Sehingga setengah daripada putera-putera bumi negeri itu di perenggan-perenggan India dan China lari bawa ke tanah Melayu. Jadi ketika Islam tersebar, ada raja-raja ni dia tak masuk Islam, dia lawan Islam. Maka berlakulah peperangan dan pembunuhan. Sampai raja lari sehingga ke sepadan negeri, sama ada ke sepadan Cina, lari. Akhirnya setengah daripada anak-anak raja ni belayar lari ke negeri kita, tanah Semenanjung ni. Yang tiada tetap, setengah ke sana, setengah ke sini, bertaburan dan berumah tangga di tepi-tepi sungai dan tepi laut, di laut dan Semenanjung. Maka pakak lari semua, maka kodal lah, ada sehingga situ, duduk sini. Maka ada tengah tu, bila duduk tu berumah pula situ. Kadang-kadang tepi sungai, kadang-kadang tepi laut, kata dia. Maka di dalam kumpulan-kumpulan putera bumi Asia yang datang itulah barangkali Cik Siti dan pengasuhnya jatuh ke Tanjung Lebih. Jadi kata dia masa putera raja-raja India ni, pakak lari,
Maka salah seorang daripada putera-puteri raja ni ialah Cik Siti. Dan juga inang-inang dia lah, ngasuh-ngasuh dia. Lalu ketika orang lain ni mendarat di macam-macam patah, dia sendiri pergi mendarat di Tanjung Lebih. Tanjung Lebih ni makna muka Kuala Lebih di Kuala Kelantan. Dan duduklah ia di situ berbuat pondok. Dengan lama kelamaan berkenalan lah dengan orang liar dari Hulu Kelantan. Ni riwayat lain. Tadi cerita yang pertama tadi dia kata Cik Siti ni kisah asal dia awal selamat dengan Mok Sang Kelembai tadi kan. Memang duduk tempat ada. Dia pergi sana tiba-tiba jumpa satu budak dalam bulu betung. Jadi di ayatnya budak itulah dari segala jandanya Cik Siti. Adapun cerita yang kedua ni kata dia ketika raja-raja di India anak-anak raja pakat lari semua, salah seorang anak raja tu nama dia Cik Siti, dia pun mendaratlah di Kuala Kelantan ataupun Tanjung Lebih. Lalu dia pun buat rumah situ, duduklah situ sekian lama sehingga dia pun berkenalan lah dengan orang-orang Ulu. Orang-orang Ulu, orang liar dia dengan orang asli lah, kita kata orang asli, orang asal tu di Hulu Kelantan. Barangkali dengan lidahnya yang lemah lembut, setengah daripada panggil itu dapat diperintahnya oleh dia ni, orang Tino Comel, raja Comel, lepas tu dia pun kecek molek, maka sikit demi sikit, orang-orang panggil, kita panggil orang panggil lah kan, orang panggil ni, ini orang-orang asli ni, dalam bukit, jadi ngikut dia, diperintah oleh dia. Kerana orang-orang liar yang menduduki tanah di Kelantan masa itu beretikad bahawa Cik Siti dan pengasuhnya itu lebih mulia dan lebih tinggi bahasa bangsa daripadanya. Memanglah oleh kerana orang asli itu duduk lautan dengan orang tamadun yang begitu rendah kan, hanya di tanah tiba-tiba jumpa di Pulau Sungai ni seorang orang Tino Comel hidup dalam keadaan mungkin lebih baik daripada mereka dalam rumah comel apa semua, dia rasa orang asli tu rasa superiority tu ada pada Cik Siti dan mereka ni rasa macam inferior. Maka inferior itulah yang menyebabkan mereka pun bertuankan Cik Siti. Tambahan pula belum pernah dilihat orang yang sempurna itu. Maknanya sebelum ni orang asli itu gitulah. Bukan zaman 1000 tahun dulu. Zaman sekarang pun tengok orang asli itu macam mana kan. Dari segi pakaian, dari segi pergaulan macam-macam. Jadi bila tengok Cik Siti ni yang kita comel, lengkap, bahasa dia pun sedap, orang bahasa tinggi lah kita panggil, orang cerdik. Jadi dia rasa ni orang ni lagi bagus. Maka dengan sebab itu, dengan mudahlah Cik Siti memerintahnya, maka nampaklah bahawa Cik Siti dan pengasuhnya itu datang dari tanah besar Asia. Tidak daripada buluh yang sangat mustahil itu. Maka kata dia, bila kita dapat cerita yang kedua daripada orang India ni, dia kata Cik Siti ni sejarah dia main Kelantan lagu mana, dia kata ni logik sikit. Lebih munasabah kalau banding cerita yang pertama tadi kata kawan ni tubik daripada buluh. Tubik pada buluh ni memang kita payah nak terima kan. Tak nak saya cerita katung tu mungkin boleh dah kan, cerita katung. Jadi bila nak sebut cerita raja ni tubik ada buluh, tu kita kata royak boleh, tapi nak percaya tu payah. Nak percaya tu payah. Sebab pun yang kita boleh percaya begitu kerana kita dapati daripada kitab ilmu alam Melayu karangan R.O. Wisted. Begini kata dalam buku R.O. Wisted. R.O. Wisted ni seorang pegawai Inggeris yang terkemuka pada satu masa dulu di awal abad yang ke-9, sezaman dengan As'ad ni. Ketika As'ad masih muda ni, R.O. Wisted ni seorang sarjana dan orientalis yang terkemuka di tanah Melayu ni. Jadi R.O. Wisted ni tulis dalam buku dia begini. Kata dia, buku R.O. Wisted ni, nama buku dia Kitab Ilmu Alam Melayu. Kitab Ilmu Alam Melayu, dia kata gini, bahawasanya perihal orang Melayu asli dan asal usulnya yang terang telah kita perolehi. Mana asal usul asli itu mari mana? Tiba-tiba ada orang asli di Kelantan. Mari mana? Tak nak rakyat. Tak tahu. Akan tapi jika diperhatikan tentang perusahaan mereka itu, atas pekerjaan itu pada membuat kampung humor dan bertukang besi.
Jadi kalau kita perhati pada aktiviti hidup harian mereka ni, ada dua kerja dia. Yang pertama, cucuk tanah, berhumur. Yang kedua, tukar besi. Duk katok besi tu pasal apa? Pasal dia tengok tu pada zaman logam dah. Zaman besi, orang dah mula buat alat-alat daripada besi ni. Maka boleh dikatakan segala pekerjaan itu telah dapati oleh mereka dari sedia kala. Kerana perkataan menyebut padi dan besi itu adalah hak daripada bahasa Melayu jati. Jadi kata dia, perkataan besi atau iron tu kan, besi dan juga padi. Itu perkataan orang Melayu. Asal-asal tu perkataan orang Melayu. Dia kata. Jadi ini kerja ni memang kerja zaman dulu. Orang Melayu dulu tu asal-asal dia kerja tu dah. Baik ada setengah ni, kerja-kerja kita buat ni, pekerjaan kita tu, nak tahu asal usul, tengok bahasa guna. Istilah tu bahasa daripada mana. Macam kita naik bah. Kalau tak ada naik bah zaman tu, bila kita naik bah, kita ada collect bah. Kita panggil ada collect bah. Collect bah tu, collect tu daripada collection ataupun collector kan. Tukar kutip. Kutipan ataupun tukar kutip. Kita pun kalau sebut collect bah. Artinya, kerja tu kerja putih dulu tu. Pasal bahasa guna tu bahasa orang putih. Jadi, dia sebut sini bila orang sebut padi. Bangsa-bangsa lain tak ada perkataan padi tu. Orang putih pun guna perkataan padi juga untuk menunjukkan aktiviti tanah padi tu. Jadi menunjukkan aktiviti bercucuk tanah padi ni ialah kerja asal orang Melayu. Dan bahasa tu bahasa orang Melayu asal. Maka nampaknya akan bahasa Melayu jati itu serumpunglah dengan bahasa orang Cham yang mendiami negeri Annam. Dulu bahasa ni diguna juga oleh orang Cham. Orang Cham tu orang Champa lah. Orang Champa yang negeri sekarang ni negeri Annam. Annam tu maknanya zaman dulu Vietnam Selatan. Vietnam Selatan dulu, Vietnam kan bagi dua. Vietnam Utara, Hanoi, Vietnam Selatan ni Ho Chi Minh ataupun Saigon. Maka sempadan negeri ni, bahasa Annam sebelah selatan ni, itu ialah kawasan orang Melayu Cham dan bahasa mereka sama dengan bahasa orang Kelantan ataupun orang Semenanjung lah. Dengan bahasa orang Pegu yang berkedudukan dalam negeri Burma. Dia kata dia kait sini pula. Annam yang dimasukkan oleh Asal Suku ni bukan Annam Vietnam, tapi Annam satu negeri dalam negeri Burma. Di Burma pun ada juga Annam nama dia kan. Jadi dalam negeri Pegu ni dalam Burma lah Pegu ni kan. Bahasa yang digunakan ni oleh orang Annam ni ialah bahasa Pegu. Pegu ni di Burma, tambah lagi dengan bahasa orang Khasi. Khasi itu ialah saki-baki jajahan Assam. Assam tu ialah sebuah negeri yang kita kata hari ni ialah satu kawasan di antara Rohingya dengan Bangladesh. Assam nama itu. Negeri India yang sebelah timur sama kedudukan dengan Bangladesh di celah antara Dhaka dengan Chittagong. Situ ada satu tempat kita panggil Assam kan. Assam kata ROV State bahawa di situ ada orang Khasi yang duduk dalam jajahan Assam itu. Demikian juga orang-orang Manda yang terletak di tanah jajahan Chota Nagpur. Chota Nagpur ni ialah satu tempat lah di dalam kawasan negeri India. Maka beberapa saksi dan bandingan telah ditetapkan rasanya asal-usul keturunan orang Melayu itu dari darah orang Indo-Cina, iaitu dari benua yang perantaraan negeri Hindustan dan negeri Cina. Jadi kata dia, logiknya orang Melayu ni asal dia daripada kawasan Indo-Cina. Indo-Cina ni kita faham Indo-Cina ni kawasan negeri Vietnam, Kemboja, Laos tu kita kata Indo-Cina ataupun satu kawasan semenanjung daripada negeri Cina ni mungkin termasuk Siam juga, itu kita panggil Indo-Cina. Kata dia logiknya kata ROV State yang dipetik saat sekali ni, logiknya mungkin orang Melayu ni keturunan dia berasal daripada darah Indo-Cina.
iaitu benua perantaran antara Hindustan dengan China. Benua yang terletak antara kita yang Asia Tenggara lah, Melayu Asia Tenggara kan, terletak di antara India dengan China. Adapun Kuala Bir itu awal-awal Kuala Kelantan, tempat persinggahan sekalian perahu yang kekurangan air dan kayu. Jadi zaman dulu, Kuala Bir itu pelabuhan kata dia. Kata pelabuhan, jadi situlah orang berlabuh, nak tambah air, nak ambil air, nak beli kayu-kayu ke kayu api ke, situlah. Maka pada suatu hari berlabuhlah sebuah perahu. Jadi jong kerana kekurangan air ataupun kayu. Maka oleh kerana situ pelabuhan tempat orang pelbagai-pelbagai ni berhenti ambil air dan sebagainya. Satu hari singgahlah satu perahu kerana nak cari kayu api dan juga air. Maka turunlah malimnya beserta kelasi-kelasinya dalam sebuah sampan ke darat. Jadi jong dia ni berhenti tengah laut, dia pun naik perahu mari darat. Mari darat ni. Bila sampai di tepi pantai, terpandanglah ia akan orang-orang pangan ataupun orang sakai ni berpuk-puk disapai. Banyak orang sakai sini. Padahal mustahil ada di tepi pantai, ia di tepi laut. Sepatutnya orang sakai tak ada di tepi laut, orang sakai di hutan. Maka berjalanlah merata-rata di pantai itu, tiba-tiba jumpa satu pondok. Jadi malim perahu tadi ni ataupun nakhoda dia ni gimari carilah. Tiba-tiba nampak sebuah pondok. Orang asli yang nampak tak lari habis dah kan. Dengan tidak tersangka-sangka terpandanglah malim itu akan anak miskin. Tiba-tiba dia tengok ada budak. Budak anak sesak ni. Nah, apa yang nak dikatakan lagi? Maka tersembuhlah darah asyiknya. Dia tengok budak comel di patah ni, Cik Siti ni kan, dia tengok, dia perhati, asyik dia tengok. Maklumlah budak perempuan yang sedang remaja. Jadi tadi jumpa, tak dia kecek dah dalam buluh ataupun mari daripada sana tu budak tu remaja, anak dara lah. Lalu terus malam tu masuk ke pondok berjumpa dengan orang tuanya. Maka dapati pondok itu duduknya dua orang miskin laki isteri dan sedikit daripada sakai-sakai. Masuk tengok ada dua orang tua miskin ni dan juga ada orang sakai ni. Sakai-sakai ni maknanya hamba-hamba dia lah. Lalu bertanya malim, ayuhai bapakku, berkhabarlah. Jadi kata, hai bapakku, pasal orang tua ni kan, dia bahasa orang tua ni, hai bapakku, hai ayahku, cuba cerita dah, lagu apa sebenar. Anak siapa dalam pondok bapak ini? Miskin. Dia pun jawab, anak bapak dari kecil bapak pelihara yang dikurniakan Tuhan bila masa bila dengan tiada bersusah lelah. Jadi Pak Cik ni pun jawab, ni anak hamba lah ni. Tuhan berikan hamba dengan tak payah susah payah. Maknanya sini latar belakang cerita tu nampak serupa dengan cerita dalam buluh tadi. Betul tak? Cerita dalam buluh tadi. Mak Saklempai ni boleh peri anak dia jumpa. Dengan tak payah susah payah, tak payah mengandung, tak payah beranak apa, boleh anak. Bagaimana miskin atau pengasuh mengaku anaknya? Ya, baiklah kami terangkan sedikit. Sebab pun tidak dizahirkan rasa-rasa kedatangan tanah Asia kerana barangkali takut dengan huraian menjadi gempa sampai ke Perdana Raja Hindi. Akhirnya tidak tetap kedudukannya. Maka kata dia, Mak Cik ni tak royak. Dia ni asal daripada India. Kemana tak royak? Takutnya begini, bila duduk situ, bila dia royak kat orang, jadi pedagang-pedagang ni dia berjakit di sana negeri. Siapa di India, takut dia royak kat India. Ada di Kelantan tu, ada budak anak raja India comel. Jadi, bila jadi lagu tu, menyebabkan kedudukan dia tergugak lah. Takut raja tu mari cari ke orang. Jadi di sini, apa yang dicuba digambarkan oleh penulis ni, ialah Cik Siti ni anak raja pada India ni, pergi sapa di Kelantan duduk situ, dijadikan anak oleh Soklami Mak Cik tua tadi. Bila didengar oleh malim hurai itu, terasa hairan kerana mustahil sekali miskin itu punya seorang anak perempuan cantik seumpama itu, padahal keduanya miskin dan sangat buruk rupanya. Dia orang miskin ni sokmo-sokmo pun nampak uduh pasal sesak kan. Orang kaya tu kan dia uduh pun nampak comel pasal dia kaya. Dia ada alat-alat untuk menjadikan dia tu nampak macam hebat kan tak?
Jadi peliklah Malim tengok. Gana mocik ni. Dia tu wadah. Sesok pula. Muka pun huduh. Tiba-tiba anak comel. Sungguh pun ia dipikirnya begitu. Akan tapi telah berulang-ulang tanya. Lalu bermohon pulang naik ke kapal. Berdayung ke jongnya. Ini ke perahunya. Memberitahu nahkoda dan dikabarkan apa dah lihat dengan matanya. Jadi Malim tadi pun tak tanya dah lah. Dia pun ambil pula dia naik perahu pergi ke kapal dia. Dia pun cerita lah ke orang atas kapal tu. Maknanya kata nahkoda dia ke bawah dia. Buat cerita lah ke mana dia tengok sana. Demi didengar oleh nahkoda hurai itu, lautan asyiknya seraya berkata nahkoda, di manakah pondok itu? Malim pun jawab, pondok itu hampir benar dengan kuala. Di atas pantai, di tepi cerang yang kita berhadapan ini. Jadi bila Nakhwan tanya, menuju ke mana budak ni? Dia pun rayak lah, budak ni rumah dia tu tepi cerang. Dekat kuala. Bila sampai ke darat, menujulah Nakhwan dan sekalian ke pondok miskin. Bila sampai, lalu memberi selamat dan duduk saya berkenal-kenalan. Jadi bila Nakhwada tu pun pergi cari jumpa, tengok pondok tu dia pun wisalah. Dia pun buah dengan tuan rumah ni. Lalu berkatalah si miskin, banyaklah bapak terima kasih kerana bersudi tuan mencemar kaki ke pondok bapak yang buruk ini. Dia kata terima kasihlah pasal sanggup mari rumah hamba. Moga rumah hamba ni buruk. Kan tak? Demi dengar oleh nahkoda perkataan miskin itu, tidaklah ia melepaskan peluang menjawabnya. Dan nahkoda itu pun jawab. Datangnya anak ini kerana kekurangan air. Oleh sebab kuala ini sangat elok dan permai. Singgahlah anak tiba-tiba berjumpa pondok bapak. Maka patutlah anak masuk dah berkenal-kenalan. Jadi kata nahkoda ni, hamba ni mencari air sebenarnya. Bila singgah nak ambil air ni, jumpa dengan tengok bapak sini, kita masuk dalam rumah, buah-buah dulu. Apabila habis percakapannya, dilayangkan matanya ke dalam pondok. Tiba-tiba terpandanglah akan anak miskin itu dan percayalah ia akan khabaran yang dibawa oleh malimnya. Di tengah-tengah buat tu, bila habis buat, dia tengok budak Tino comel dalam rumah tu. Dia kata ada sungguh. Betul tak? Mana cerita Malim tu balik buat tadi tu, cerita senoti. Ada sungguh budak comel. Maka pada masa itu melayanglah ruhnya. Melayang ruh ni maksudnya koya lah. Koya dia. Jika tidak kerana rasa malu, tidak kerana malu rasa-rasa hendak disambut. Tapi apa boleh buat? Khalayak yang ramai terpaksalah ia menahan asyiknya seraya mohon kembali naik ke sampan, berdayung ke perahunya dan mesyuarat dengan Malim dan anak-anak perahunya, yakni kelasinya bertanya fikiran masing-masing. Dia ni sebenarnya kalau ikut hati dia ni, dia pakai nak ambil dia budak tu. Ada. Tapi kerana malu kat orang, dia pun pakai balik dulu ke perahu, bicarlah dengan anak-anak buah dia dalam perahu. Maka kesemua anak perahunya bersatu suara tidak hendak kembali lagi. Yang syukur dan tinggal menjadi hamba anak miskin itu. Jadi so perahu tu berkata, gini dah, kita pakai tak usah balik, tak usah gimana, pakai duduk sini. Dan kita boleh jadi hamba kepada anak miskin tadi, anak raja tadi, kata dia. Jadi sebenarnya dia ni pedagang. Dia singgah ambil air, tengok orang Tino comel, dia pun sepakat buat dia, kita pakai tak sogi dia, pakai duduk sini tu, pakai berumah sini dah. Pakai berumah sini, jadi kira-kiranya mereka tu nak kapung situ lah. Tak usah balik dah. Lalu jawab oleh Nakhoda, jangan begitu. Baiklah kita kembali dulu ke negeri, kerana bukannya kita semua tak ada anak isteri. Apabila tuan-tuan, hati tuan-tuan suka begitu, kita balik dulu dan bawa anak isteri berumah tangga di sini. Jadi Nakhoda tu kata tak boleh lah gitu. Tak okay, kita pakai duduk tu. Sedangkan kita ada anak bini kampung. Gini kita klik dulu, lepas tu kita bawa. Kalau kita nak duduk sini, kita bawa anak bini kita pindah pada sini belakang. Maka bersetujulah sekaliannya sebagaimana fikiran Nakhoda itu. Lalu dibongkar sauh, diangkat layar menuju ke negerinya. Bila setuju, okey kita balik dulu lah. Maka dia pun kata balik. Tidaklah kami panjangkan huraian pelayarannya.
Jadi kata saat ni tak usah kecek banyak lah apa itu. Apabila sampai ke negerinya, dibawalah anak isterinya berumah tangga berhampir dengan pondok Sakai sehingga ramai. Jadi bila balik kampung ni, dia pakai ambil lah anak bini semua, mari semula ke Kuala Lebih ni, pakai duduk situ. Daripada mana kampung asal dia, negeri mana dia tak royak. Cuma dia kata kata pun pakai kira tolak balik. Kalau nuk sangat mari duduk sini, ambil semua anak bini, hijrah dia duduk situ. Maka duduk situlah maklum saja perahu yang berhenti itu tidak lama lagi kembali. Boleh dikatakan beribu-ribu manusia terang-menerang hutan curai itu sehingga menjadi sebuah negeri. Asalnya hutan. Duk ana ramai mari pakat nebah terang berhenti. Maka jadilah sebuah negeri. Pada suatu hari bermesyuarat sekalian nahkoda dan lainnya mencari jalan menyelamatkan orang-orang yang begitu banyak dengan tiada raja. Padahalnya negeri yang lain masing-masing punya raja. Takdirnya jika datang musuh, alangkah susahnya kerana tiada berkepala, tak ada pengetah. Tiba-tiba berdirilah seorang daripada mereka nahkoda berkata. Jadi bila duduk situ berumah dah ramai dah hutan-hutan tebal habis, tiba-tiba mari satu fikiran dalam kepala nahkoda ni lagu mana kita duduk di sini ni ramai-ramai tak ada raja. Isinya tak ada raja. Bila tak ada raja ni kalau tak ada ketua, bila dia serai atau demo, habis kita ni kita. Maka kata seorang daripada anak buah dia ni, ada pun sekalian kita yang ada sini, martabat dan bahasa adalah terkurang. Paling saya dipandang mata bahasa, zaman sekarang dipandang ilmu, budi dan bahasa. Jadi masa tu, maknanya dia kata kita, pokok kita ni, hamba-hamba belakang ni, rakyat jelata biasa je. Kita ni bukan bakal raja. Berarti kita tak boleh. Jadi, lama dulu keturunan tu, raja tu, dia kena tuna raja. Dia tak boleh ambil orang kongsi-kongsi. Dia kata, pokok kita ramai-ramai ni, semua ni orang kebanyakan, orang biasa. Jadi raja kan lah. Jadi kata dia, tidaklah patut seorang daripada kita dipilih jadi raja merintah. Sekalian kerana kita halusi tiap-tiap merintah itu akalnya tajam tetapi bijaksana. Jadi pokok kita ni standard biasa, average je. Jadi kalau pokok kita jadi raja sendiri, takut kita tak boleh capai standard raja je. Pasal raja ni cerdik biasanya. Bukanlah? Dia akan cerdik pada rakyat lah. Tajam fikiran dia. Maka ternampaklah pada depan saya yang patut dan mensabar. Jadi anak miskin itulah elok nanti apa kita tu. Jadi kawan ni pun cadar lalu. Ramai-ramai kita ada kampung ni, anak orang miskin tu nampak pelik sikit pada orang lain kerana dia anak tino comel ke apa semua, nampak cerdik tak serupa orang lain, patut dia lah jadi raja. Jadi bila tanya apa fikir tu lalu sahut oleh nahkoda dan sekalian yang hadir, elok dan setuju. Semua orang setuju. Apa kata apa kita sekampung ni, kampung baru buat ni, Pak Cik tu tadi tiga beranak tu dia duduk. Kita ambil anak dia tu jadi raja. Jadi semua kata molek tu molek. Habis dia dengar sahut tafsir itu, lalu masing-masing pun memulailah membangunkan kota, parit, balai, istana. Maka daripada tanah cerai itu tebas-tebas semua, dah setuju dah ambil budak ni jadi raja, maka dia orang pun mulalah buat kota, buat rumah, buat istana, buat parit-parit lokal semualah. Dia buat bandar, jadi sebuah bandar. Tidak berapa lama, mustaib lah pada hari dan ketika yang baik itu dimulailah kerja. Apabila genap harinya, penuh sesak lah balai istana melihat hari pertambahan. Maka bila dia bangunkan semua dah istana semua, dia pun marilah anak perempuan tadi untuk dijadikan raja dan nak ditabah. Maka penuhlah orang pakat mari tengok. Adapun nahkoda yang awal itulah yang sangat-sangat berusaha. Dan ialah yang memegang pedang kerajaan di sebelah kanan, malimnya sebelah kiri. Memegang keris. Sebentar lagi bila nahkoda, seraya berkata, daulat tuanku. Dan menderulah rakyat sahutan sekalian rakyat, negeri tambah lagi. Ketahuilah olehmu, sekalian laki-laki dan perempuan. Pada hari ini, waktu ini, janganlah siapa-siapa panggil lagi puteri anak Sakai. Ialah dinama Seri Maharaja Puteri, Raja pertama yang merintah negeri ini. Maka menyahutlah sekalian, daulat tuanku Seri Maharaja Puteri. Jadi, kata dia, bila dah siap semua,
puteri tu mari. Anak sakai tu mari. Dia apa istihar lalu. Nakhoda ni duduk belah kanan, gai pedai kajak. Ada pedai kajak lah. Jangan dulu kan raja-raja ni ada pedai daulat dia. Dan di sebelah kiri tu malim duduk situ. Dan memegang kerih. Sebentar lagi, nakhoda pun berkata, daulat tuanku. Berdirilah nakhoda, kata, daulat tuanku. Main nakhoda duduk belah kanan. Malik duduk kiri. Dia bangun, daulat tuanku. Bila kata daulat tuanku, maka rakyat sekalian sambut daulat tuanku. Maka kata nakhoda tu, start daripada hari ni sekalian rakyat, jangan lagi siapa-siapa panggil puteri sakai, puteri anak sakai. Sebaliknya, kita bubuh nama baru dia, Seri Maharaja Puteri. Dia akan mengetah negeri ni. Ni kata. Ke situlah asal-usul kata dia, kata Saksul ni, itulah asal-usul yang pertama pelantikan raja. Raja baru negeri Kelantan. Raja pertama negeri Kelantan. Mereka buat negeri daripada 2 orang sekelamin. Lepas tu boleh anak seorang anak sakai tadi, anak puteri sakai ni duduk dengan dia. Sama ada jumpa oleh boleh betul ataupun kata anyuk lah daripada India tu berhenti situ. Jadi anak akak dia. Bila mari pokok nakhoda ni bawa anak bini berkampung situ buat rumah, buat kotor semua, maka ditabarkanlah puteri orang miskin tadi sebagai raja yang pertama bergelar Seri Maharaja Puteri. Lalu masing-masing lah kita kata lalu kata dia tak sebut doktor, dia kata Allahu Akbar, betul tak? Jadi dulu daulat tuanku. Aku ayat kata daulat tuanku. Daulat tuanku Seri Maharaja Puteri. Bila senyap suara sahutan itu bertitahlah Seri Maharaja Puteri. Bila senyap, semua rakyat senyap. Kalau dah habis dah apa ni, dirgahayu dia ni, sebut teh pasal daulat tuanku ni, Maharaja Puteri pun bertitahlah. Kata dia, ketahuilah sekiranya hai sekalian isi negeriku. Jadi kata, ketahuilah semua rakyat-rakyatku bahawa pada hari ini aku lantik dan aku gelarkan nakhoda ini menteri besarku kerana akalnya telah cerdik dan malim panglima darat dan laut. Raja tu kata, hari ini aku jadi raja, aku latih nakhoda ni jadi Perdana Menteri atau jadi menteri besar sebab dia cerdik. Dan malim ni ada sebelah kiri ni jadi panglima perang darat dan laut. Panglima perang ni kalau zaman kita, zaman Melaka lu panggil Laksmana. Panglima perang lah, panglima lah. Begitu juga bapakku Awan Selamat Standang Desa dan ibunya Mok Sekelembai. Jadi dia pelatih juga ayah dia ni Awan Selamat Standang Desa ni dan juga ibu dia Mok Sekelembai. Kemudian dari itu mereka lah Seri Maharaja Puteri dengan adil dan murah hati. Dia pun latih nakhoda sebagai Perdana Menteri atau Menteri Besar dia, Malim tadi sebagai panglima, dan ayah dia Awan Selamat dengan Mok Sekelembai itu pun jadi sebagai daripada kerajaan. Dia pun mengetah lah begitu dengan aman damai. Itulah permulaan kisah lagu mana sebenarnya Raja Kelantan yang pertama dilantik menurut riwayat-riwayat yang dicatatkan oleh Hasan Askuri berdasarkan riwayat tradisi Kelantan. Di sini beberapa poin yang kita dapat lihat. Yang pertama, kata As'ad, ada 2 cerita besar. Yang pertama, ceritanya Cik Siti ni ialah seorang puteri yang dijumpai oleh Awan Selamat dan Mok Sekelembai daripada Perdu Buluh. Lalu dipelihara membesar sebagai anak yang cantik. Riwayat yang kedua mengatakan bahawa zaman dulu ketika negeri India ni berperang kerana Islam masuk ke India, kemudian orang tak raja-raja tak mahu masuk Islam ni diperangi, lalu menyebabkan setengah-setengah anak raja ni lari, dan salah seorang anak raja lari itu ialah Cik Siti tadi lari dan mendarat ataupun terdampar di Kuala Kelantan. Lalu Mok Sekelembai ni pun ambil dia jadi anak akak. Jadi pusing-pusingnya asal cerita Raja Kelantan ni berkait dengan dia itulah anak angkat kepada Awan Selamat Setandang Desa dengan Mok Sekelembai.
anak angkat dia tu Cik Siti. Tinggal lagi daripada mana asal Siti, ada daripada Buluh Betung, daripada Buluh, Pendu Buluh ni, ataupun daripada anak-anak Raja India yang melarikan diri. Maka daripada situ, poin yang ketiga, kita dapati bahawa ada satu kelompok orang yang tak disebut daripada asalnya di Ketua Ilahi Nakhoda tadi. Dia mari singgah nak ambil air, tengok negeri comel, ada anak raja anak comel ni pula, dia pun sepakat dengan semua geng-geng dia, balik ambil anak bini, mari duduk sini buat rumah. Lalu dia pun tebah hutan, maka dibinakanlah bandar, kota, rumah-rumah, istana semua. Maka di situlah bermulanya sejarah kerajaan Kelantan, kata dia. Maka daripada situ mereka pun pilih siapa jadi raja kita. Maka seramai-ramai orang itu, puteri itulah dinampak sebagai orang yang paling sesuai. Lalu ditabarkan oleh mereka puteri itu sebagai raja dengan daulat tuanku itu. Lalu raja tu pun patah balik, lantiklah Nakhoda ni sebagai menteri besar, Malim tu sebagai panglima, begitu juga ayah dan mak dia. Maka di situlah tuan-tuan semua, kita dapat lihat bagaimana berdasarkan riwayat tradisi Kelantan, sejarah di Kelantan itu bermula begitu. Wallahu a'lam betul atau tidak, ini ialah menurut Hasan Asyukri maklumat-maklumat yang diperolehi berdasarkan pada riwayat tradisi yang ada di Kelantan. Jadi kisah selanjutnya insya-Allah kita akan sebut dalam sesi yang akan datang. Bagaimanakah selanjutnya berkembang negeri Kelantan sebagaimana yang tercatat di dalam catatan sarjana barat yang mengkaji, dan juga pengembara-pengembara Cina yang mencatat. Setengahnya mencatat dalam buku orang Cina, catat dalam buku dia. Setengahnya berdasarkan rekod-rekod Majapahit dan seumpamanya. Maka berdasarkan semua maklumat itu, bagaimanakah terbentuknya kerajaan Kelantan yang lebih moden, yang akan kita bincang dalam kuliah ataupun dalam sesi kita akan datang. Jadi setakat kita baca malam ni, kita dapat melihat secara sepintas lalu apakah latar belakang yang membawa kepada terbentuknya negeri Kelantan. Dan pada satu tarikh yang kita tak tahu bila, tapi asal kata dia berlaku sebelum daripada masuknya Islam ke Kelantan. Sebelum Islam ni, begitulah berlaku dia. Akhirnya terbentuklah negeri Kelantan. Jadi kita berhenti setakat dulu tuan-tuan semua. InsyaAllah kita akan sambung semula pembacaan kita ni pada sesi akan datang. Pada hari Khamis minggu depan. Minggu depan InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Dan sebelum saya mengakhiri, saya nak ucapkan selamat Hari Raya semua. Dan saya sekali lagi nak memperingatkan pada seluruh rakyat ni Kelantan khasnya, dan juga rakyat Malaysia amnya, supaya kita sama-sama mengambil sikap berjaga-jaga, berhati-hati, dan masing-masing mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, sama ada PKP atau PKPD, ataupun desas-desus yang kita dengar esok Kabinet akan buat keputusan sama ada lockdown seluruh negara ataupun tidak. Apapun perintah yang dikeluarkan kerajaan, kita mestilah mematuhinya supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Dan kita juga adalah sama-sama banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan pergantungan pada Allah Taala, supaya Allah Taala membantu kita mengangkat semula COVID ni dan menyelamatkan kita daripada bencana ini, insya-Allah. Jadi kita sama-sama pakar-pakar berdoa, pakar-pakar mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan kalau kita patut kena vaksin, kita ambillah vaksin tu sebagai satu daripada ikhtiar kita untuk melepaskan diri daripada wabak yang sedang merebak ini, insya-Allah. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Taala, mudah-mudahan negeri kita, negeri Kelantan diselamatkan oleh Allah Taala, dan juga negara kita khususnya
Dan tidak lupa juga untuk tuan-tuan memanjangkan doa kita supaya Allah Ta'ala menyelamatkan juga saudara-saudara kita yang berada di Palestin sekarang ni, yang sedang berperang dengan bangsa Yahudi yang menzalimi mereka. Jadi orang Yahudi laknatullah ni, mereka sedang berperang sekarang ni dengan orang Islam di Palestin. Jadi kita pakar-pakar berdoa, siapa-siapa yang patut hulurkan bantuan kewangan. Sekarang ni kerajaan sedang buka tabung bantuan aid Palestin. Kita sama-sama pakat menyumbang, berkongsi kesedihan dengan mereka. Selain daripada kita sama-sama manjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala melepaskan orang Palestin daripada beban yang telah mereka tanggung lebih 70 tahun ini, lalu mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah dapat saya kongsi pada malam ini. Mudah-mudahan perkongsian kita ini dapat memberikan maklumat-maklumat baru dan juga dapat kita menambahkan pengetahuan kita dan mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.